Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan belajar pelajaran faraid darjah khas, pelajaran 1, pengenalan faraid. Pengertian faraid pada bahasa ialah ketetapan atau kewajipan. Sementara pengenalan ataupun pengertian faraid pada istilah ialah pembahagian harta pusaka yang telah ditetapkan kepada orang yang berhak mengikut ketetapan syarak. Apabila berlaku kematian, maka harta pusaka hendaklah diberikan kepada yang berhak yang telah ditetapkan oleh syarak. 3 perkara utama yang terkandung di dalam ilmu faraid. Yang pertama ialah berkenaan dengan waris. Siapakah waris yang berhak untuk mendapat harta pusaka tersebut? Yang kedua ialah berkenaan dengan bahagian waris. Berapakah bahagian yang waris-waris tersebut berhak untuk dapat? Dan yang ketiga ialah kaedah ataupun cara pembahagian harta pusaka. Kaedah pembahagian harta pusaka sebelum kedatangan Islam terbahagi kepada 2 iaitu semasa jahiliah dan semasa baru-baru kedatangan Islam. Semasa jahiliah, pembahagian harta pusaka berdasarkan keturunan ahli keluarga. Namun kelemahan yang berlaku ialah apabila golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah, kerana bahagiannya tidak ditetapkan. Golongan yang sering tertindas ialah golongan wanita dan kanak-kanak. Kaedah yang kedua ialah berdasarkan perjanjian atau sumpah. Apabila ada kedua belah pihak yang berjanji atau bersumpah untuk saling mewarisi harta pusaka masing-masing apabila berlaku kematian di antara mereka. Walaupun sebenarnya mereka bukan dari kalangan ahli keluarga. Dan kaedah semasa jahiliah yang ketiga ialah dengan cara menganak angkat. Apabila sesebuah keluarga itu mengambil anak angkat, maka anak angkat tersebut berhak untuk mewarisi harta pusaka apabila keluarga mereka meninggal dunia. Pada awal kedatangan Islam, pembahagian harta pusaka adalah berdasarkan hijrah. Mengikut cara ini, pempusakaan boleh berlaku di kalangan muhajirin. Setelah mereka pasti bahawa sahabat yang akan mewarisi harta mereka ini mempunyai akhlak dan sifat yang mulia. Cara yang kedua ialah berdasarkan muakhah. Apabila Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansar, maka mereka boleh saling mempusakai antara satu sama lain. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Jika tiada seorang pun yang mempelajari ilmu faraid dalam satu-satu kawasan, maka semua menanggung dosa. Sementara hukum melaksanakan ilmu faraid adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang Islam. Apakah perbincangan dalam ilmu faraid? Perbincangan dalam ilmu faraid adalah berkaitan harta peninggalan si mati. Tujuan mempelajari ilmu faraid untuk memberikan hak kepada yang berhak dan menentukan bahagian yang betul. Sementara sumber hukum ilmu faraid adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Hikmah mempelajari ilmu faraid dapat menentukan hubungan antara manusia dengan pencipta. Apabila manusia yang telah mengetahui tentang ilmu faraid dapat melaksanakan perintah Allah berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Mempelajari ilmu faraid juga dapat menentukan hubungan antara manusia dengan manusia. Apabila manusia dapat memberikan hak kepada yang berhak dan sekaligus dapat mengelakkan pertelingkahan.
Hikmah mempelajari ilmu faraid juga dapat menentukan hubungan antara manusia dengan alam, di mana manusia mampu mentadbir kekayaan yang diperolehi dengan cara yang baik tanpa ada pergaduhan. Hak yang perlu dilaksanakan terhadap harta peninggalan si mati ialah yang pertama, sempurnakan hak ain harta tersebut seperti keluarkanlah zakat yang tertunggak, jenayah yang belum dilaksanakan, gadaian dan nazar. Yang kedua, sempurnakan hak persiapan pengkebumiannya. Selesai urusan pengkebumiannya, sempurnakan hak hutang piutangnya terhadap Allah seperti haji, fidyah dan sebagainya. Yang keempat, sempurnakanlah pula hak hutang piutangnya sesama manusia, kerana hutang sesama manusia yang tidak disempurnakan boleh menghalang si mati daripada masuk syurga. Yang kelima, sempurnakan hak wasiatnya dengan syarat tidak melebihi 1/3 baki hartanya. Dan yang keenam, barulah disempurnakan hak waris dibahagi mengikut hukum ataupun faraid yang telah ditetapkan oleh syarak. Rukun pusaka ada 3. Yang pertama ialah pewaris ataupun mewaris, yakni orang yang mati meninggalkan pusaka. Orang yang meninggalkan pusaka ini mestilah didapati telah pun mati ataupun meninggal dunia, sama ada mati secara hakiki, mati hukmi atau mati takdiri. Mati hakiki ialah mati yang dilihat jenazahnya ada di hadapan mata. Sementara mati hukmi ialah mati yang disabitkan kematiannya oleh mahkamah kerana ia hilang dalam satu jangka masa yang sangat lama. Mungkin dia masih hidup. Mati takdiri ialah seperti matinya bayi di dalam kandungan. Apabila dilahirkan, didapati bayi tersebut telah pun mati kerana kemalangan ibunya. Rukun yang kedua ialah waris, iaitu orang yang berhak menerima harta pusaka tersebut. Dan rukun pusaka yang ketiga ialah yang diwarisi ataupun maurus, harta atau peninggalan si mati. Syarat yang membolehkan harta pusaka dibahagi ataupun syarat pusaka. Yang pertama ialah sabit kematian pewaris. Orang yang memiliki harta mestilah jelas, mestilah sah kematiannya. Yang kedua, waris hendaklah hidup semasa kematian pewaris. Orang yang mewarisi harta hendaklah hidup ataupun tidak boleh meninggal terlebih dahulu daripada orang yang mewarisi harta. Dan yang ketiga, tidak tergolong dalam golongan orang yang tertegah daripada mempusakai ataupun disebut sebagai mawani'ul irs. Apakah perkara-perkara yang menegah daripada mempusakai ataupun mawani'ul irs? Yang pertama ialah perhambaan. Yang kedua, membunuh. Maksudnya ialah waris membunuh pewaris. Apabila waris membunuh pewaris, maka waris tidak berhak menerima harta pewaris. Yang ketiga, apabila berlaku berlainan agama antara waris dengan pewaris. Dan yang keempat ialah murtad wali'auzubillah. 4 sebab yang boleh mempusakai. Yang pertama ialah dengan sebab pernikahan. 2 orang yang tiada hubungan kekeluargaan apabila mereka bernikah daripada tidak saling mempusakai antara satu sama lain, pernikahan telah membolehkan mereka saling mempusakai antara satu sama lain. Yang kedua ialah dengan jalan kerabat, iaitu persaudaraan ataupun kekeluargaan. Yang ketiga dengan cara wala', iaitu orang yang memerdekakan. Dan yang keempat ialah dengan sebab Islam.
Para pelajar sekalian, sekian saja kelas kita pada hari ini. Diharap semua pelajar dapat memahami isi pelajaran dengan baik dan sila hubungi guru kelas anda sekiranya terdapat sebarang masalah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.